Kenapa? Tak, ini aku punya wifi tak kuat ke? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sihat. Saya yang tak sihat. Partner saya malam ini pun tak berapa sihat, saudara. Mungkin cuaca lah, dah tua-tua ni, saudara. Apa nak buat? Bagaimana saudara? Sebagaimana yang saya janjikan, ni tak dapat lagi ni. Allah. Sebagaimana saya janjikan, malam ini saya bersiaran dengan sahabat saya, mantan ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Pasir Panjang. Bukan hanya merupakan mantan, tapi malah merupakan sahabat karib saya waktu zaman sekolah. Cuma kami berbeza parti. Saya daripada UMNO, beliau dulu mula-mula asalnya dari PAS. Kemudian daripada PAS, dia mengikut Abang Mat Sabu menubuhkan parti Amanah. Ya. Dan sebelah kiri saya ini adalah saudara Ismi, seperti biasalah Ismi Rakyat. Memang saya undang beliau untuk sama-sama malam ni kita nak grill Cikgu Yaya ni. Saya lebih senang panggil beliau Cikgu Yaya. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah. Sepatah dua kata Cikgu. Pertama-tamanya saya mengucapkan selamat datang kepada sahabat sekelas. Mula daripada remove kelas. Kemudian sampailah kita bila Datuk Kamameh berpindah ke sekolah, tak silapnya di Pengalaman Baru, lepas itu ke Kedah. Kena kuat sikit Cikgu. Tak berapa sihat. Saya tahu, faham. Pada malam ini bertemu semula. Dalam dulu bertemu beberapa siri dan dah lama tak jumpa, dan hari ini kebetulan short notice. Dalam beberapa jam saja saya diminta berada di rumah. Walaupun tak sihat. Walaupun tak sihat. Ya. Saya tadi dah nak tutup pintu aja. Ya, saya Zambari LC, saya Izzuddin, saya Ramzul. Saudara Muhammad Kapli. Saya kena santun juga sikit Cikgu. Ya. Saya panggil beliau ni Cikgu Ya. Sebab ni dia cikgu dulu saudara. Saudara Nur Azman, salam dari Pokok Sena katanya. Saudara Puan Marabiah Abdullah, Puan Sari Lembang, Jebak Pemela dari Kudim, Cik Muhaimin dari Taiping, Cik Abdul Rahim Rasul, Rusni Koringot dari Sarawak. Apa khabar orang Sarawak ya? Saudara Mak Asri Dir dari Kuantan, Saudara Azizul bin Mak Yusof. Salam perpaduan, salam madani, salam bumi Palestin. Dan bersama saya macam semalam lah. Malam tadi kita bersiaran tapi tak puas hati. Sebab itu saya mengundang sekali lagi saudara Ismi Rakyat. Apa khabar Mi? Alhamdulillah baik tu. Kena cakap kuat sikit Mi? Alhamdulillah baik. Macam biasa je lah. Ya. Terima kasih lah kerana Datuk Sudi lah mengundang saya. Dan saya ucapkan terima kasih jugalah. Cikgu Ya. Mantan YB Pasir Panjang. Ya. Cikgu Ya. Kerana sudi bersama lah dalam live pada malam ni. Sama-sama. So jadi saudara, malam ini kita nak bercakap. Semalam saya berbual dengan, kita bersama dengan Kapten Imran. Saya panggil Kapten Laksmana. Saya lebih kenal dia sebagai Kapten daripada Parti Keadilan. Tapi Cikgu Ya ni beliau dari Parti Amanah. Sekarang ni kita sudah pun bersahabat kan, dalam satu ukhuwah kan. Dulu sebagaimana saya katakan dulu, Cikgu Yaya ni dulu dia daripada PAS, saya daripada UMNO. Walaupun kami berbeza pandangan politik, tapi tidak memutuskan persahabatan. Saya meletakkan kepentingan bersahabat. Sahabat itu lebih penting daripada kita ideologi politik itu dan ini. Itu yang paling penting pada saya. Yang kedua, selepas ni PAS bergolak, dalam berlaku adanya Anwarista dalam PAS tak? Selesai daripada pemilihan di Kuala Selangor. Tak ada. Kuala Selangor, sekumpulan daripada pimpinan PAS diketuai oleh sahabat saya Abang Mat Sabu, ada Datuk Seri Muhammad Sabu, bersama dengan Dr. Hatta Ramli, sahabat saya, Datuk Saruddin Ayub, Mahfuz Omar. Golongan profesional. Sampai dia banyak orang panggil sebagai Anwarista. Kan? Dan mereka menubuhkan amanah. Dan Cikgu Ya pun terikut masuk amanah. Jadi bila saya balik kampung, balik ke Kasar Daerah Manjung ni, berjumpa Mi. Saya bersembang ni, Cikgu Ya macam mana? Sekarang ni PAS sekarang ni? Dia tak. Saya dah sekarang ni tak ada PAS. Habis tu, amanah. Pula dah. Saya kata. Mengikut Dr. Hatta. Mengikut Dr. Hatta Ramli. Sebab Dr. Hatta Ramli adalah orang Pasir Panjang. Asalnya kan, orang lelaki Pasir Panjang.
Dan dulu sebelum tu sahabat saya Allahyarham Suki Latif. Tak gitu kan? Ya, betul. Abang dia Baharudin Latif. Juga daripada PAS. Sebab mana saya katakan saudara, kita dalam hidup kita, politik sahabat tetap sahabat. Ya. Sebab Cikgu Ya ni adalah, saya panggil dia Cikgu Ya lah saudara. Waktu dia jadi wakil rakyat pun tak panggil hobi. Cikgu Ya dari jauh. Oi Cikgu Ya. Tak gitu ni kan? Jadi apa pandangan Mi tentang politik ni bila kita berbalah dan sebagainya? Pandangan saya, Ya. politik bukan memutuskan ikatan silaturahim. Ya, ya. Kita mungkin boleh berbeza fahaman politik. Tapi kita seagama, sebangsa, setanah air lah. Ya, ya, ya. Jadi kadang-kadang pihak-pihak yang memutuskan ikatan silaturahim kerana politik, sebenarnya dia tak faham politik itu sebenarnya. Ya, ya, ya. Jadi dia tak mendalam, tak juga ya. Untuk pandangan saudara Cikgu Ya ni dulu, dia selepas kita habis persekolahan, saya belajar di Kolej Abdul Hamid, Cikgu Ya meneruskan pelajaran dan sebagainya, kemudian jadi askar lah. Ya, saya masuk tentera udara. Masuk tentera udara. Tahun 75. Tahun 75. Di situlah kami berpisah lah saya. Dan saya meneruskan karier saya sebagai wartawan sekitar tahun 76 gitu kan. Kemudian Tapi jumpa juga di Kuala Lumpur. ada bertemu kawan-kawan sekolah kan. Kemudian saya tak masuk politik, saya cuma sebagai pemerhati politik. Bukan DS mantan esko muda Itu politik pemuda itulah. Tapi tak adalah politik mendalam jadi wakil rakyat dan sebagainya, tidak. Okey. Kemudian selepas itu Cikgu Yahya dia berhenti daripada askar lah. Tahu apa dia ya? Tahun 81. Tahun 81 berkhidmat sebagai guru. Tapi rasa nak jadi cikgu mesti masuk maktab dulu tak? Saya masuk di Maktab Perguruan Kota Baru Oh, di Kelantan. di Kelantan. Di situ gamanya pengaruh PAS dapat menyerap dalam jiwa Cikgu Ya tak? Tidak juga. Tak juga ya. Jadi bukan pasal apa dia saya maklum saja lah saudara, dia menjadi cikgu. Kemudian berhenti cikgu jadi usahawan. Dan dia sebenarnya banyak orang tak tahu. Banyak orang tidak tahu. Mereka ingatkan Cikgu Ya ni masuk politik ni untuk mendapatkan sesuatu. Tak ada. Dia berniaga, alhamdulillah. Walaupun waktu tu dia daripada Parti Pembangkang, dia mampu untuk melaksanakan perniagaannya dengan baik. Saya tengoklah macam rumah semua. Banyak orang salah anggap. Bila tengok rumah Cikgu Ya besar. Saya kata rumah dah dulu. 2009. 2009 sebelum jadi wakil rakyat lagi. Saya masih ingat lagi. Jadi wakil rakyat 2018. Bermakna 8-9 tahun. Rumah dah begitu segam. Artinya dia sudah menjadi seorang usahawan. Cuma tidak terkehadapan. Itu dari segi latar belakang saudara. Cikgu Ya kita ni. Kemudian mulalah dia terjebak dalam politik berterusan, kemudian dipilih sebagai calon mewakili Parti Amanah. Bila dia bertanding dengan Parti Amanah, yang pening kepala saya ni. Kenapa? Pening, ini cikgu kawan. Saya sokong UMNO. Masa tu UMNO siapa lawan cikgu Ya? UMNO masa itu Rashidi. Datuk Rashidi. Datuk Rashidi. Pun kawan juga. Kawan juga. Jadi Sama di ACN dia Datuk. jadi kita dalam keadaan begitu. Tapi bagaimanapun saya nyatakan you all bertandinglah sebaik mungkin. Tapi tak adalah maki hamon, tak ada fiesta, caci mencaci, tak ada. Tak ada. Cikgu Yahya ni dia punya Karakter. unjuran politiknya dia tak ada maki hamon. Dia kadang-kadang dia kadang menyindir je. Humble. Dia very humble. Kadang-kadang dia jumpa dengan saya, dia kata, apa cerita? UMNO ni sekarang ni, ini keadaan begini, keadaan. Bila saya jerahkan, oh gitu. Kemudian saya pula menyindir beliau, macam mana PAS kayak gini. So dia mula menjelaskan. Jadi kita fahamlah. Jadi dia tidak terperangkap dengan politik, orang kata ketakwaan yang melampau. Dengan kata lain dia tidak dipanggil perkataannya ekstrim. Ekstrim. Tidak ekstrim politik. So, Ramzul sebab pembela baik, terima kasih. Saudara Nur Ali, Saudara Sepana. Ya, saya cuba tengoklah saudara SA Hakim dari Singapura apa khabar. Tak kira apa politiknya. Betul saudara. Ini sama kita dari Singapura pada kan kita kena santun juga cikgu. Yeah. So jadi malam ini kita akan membicarakan tentang ini sedapnya subjeknya. Saya melihat ini terus terang saya katakan sejak 2-3 hari ini selepas saja usai ini bajet yang dulu dikatakan bahawa
akan berlakunya gegaran di parlimen. Konon-kononnya ada usul yang membawa kepada peringkat seolah seperti tak percaya pada pimpinan Perdana Menteri. Tapi ternyata macam saya kata semalam lah, dia orang mereka banyak sembang-sembang kari saja. Akhirnya tak ada apa-apa pun. Dan malahan bajet itu diterima sebulat suara, saya katakan. Macam kata ada Laksmana ini Amran semalam, sebulat suara. Walaupun ada 1-2 suara, tapi tidak boleh diambil kira sebagai bangkangan. Jadi artinya, di tambahan pula sudah adanya beberapa pimpinan ahli-ahli parlimen yang dia tak melompat parti, tetapi dia mengikrarkan sokongan kepada kerajaan pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Anwar Ibrahim. Seperti contoh macam apa ini ahli parlimen mula daripada ahli parlimen di Kuala Kangsar. Saudara Zulkarnain yang bawa Zulkarnain. Ini memang merupakan satu ledakan yang menggemparkan, sehingga kan beliau terpaksa dihantar surat show cause letter yang akan diambil tindakan oleh Biro Disiplin. Ini menjadikan suasana dan timbullah cerita dia. Timbul mengatakan bahawa beliau ni ada seolah macam scheme of thing. Cikgu, saya melihat kadang-kadang ini, saya bukan nak mengata saya, tapi kalau orang biasa menciluk, dia akan tengok orang lain pun seolah menciluk macam dia juga. Sebab kerana dulu Perikatan Nasional ni dia parti, dia scheme of thing. Sebab sebelum mereka nak menubuhkan kerajaan, the fall of Pakatan Harapan 1.0. Kejatuhan Pakatan Harapan 1.0 adalah adanya scheme of thing. Scheme of thing bagi saya, kalau scheme of thing ni rasuah politik sebenarnya. Tak ada juga. Cikgu Yan dia gelak. Saya saja menduduk. Dan dalam scheme of thing itu banyaklah ada apa ini tawaran. Dapat jadi menteri, tawaran jadi pengurusi JSC, tawaran dapat peluang perniagaan dan sebagainya. Dan apabila saja Saudara Zulkarnain ini membuat pengumuman menyokong pimpinan kerajaan Datuk Anwar Ibrahim, maka timbullah kata-kata mula-mula sekali, bagi saya itu satu allegation, satu tuduhan yang paling bahaya apabila dia mengatakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim menggunakan Suruhanjaya pencegahan rasuah, membuat tekanan kepada beliau supaya menyokong. Ini saya rasa kalau SPR, tapi telah pun dijawab oleh Tan Sri Azhar Baki kan. Dia kata tak ada, tapi bagaimanapun kalau mereka buat laporan, saya rasa bahawa Setiausaha Agung Perikatan Nasional boleh dibawa di bawah Akta Hasutan. Satu. Kemudian sebab dulu waktu UMNO mengalami kekalahan, dan ada pujukan supaya beberapa orang ahli parlimen daripada UMNO ni, ini ada yang terjun. Ini pilihan raya 2018. Terjun perahu. Jadi mereka dapat jawatan dan sebagainya. Kalau tak ada tekanan, kalau yang mana tak setuju kena tekanan, yang mana setuju dengan mereka selamat. Itu dulu. Jadi apakah itu juga dilakukan? Mereka berandaian begitu, sebab itu saya katakan kalau orang biasa menciluk, dia kata orang menciluk. Mi, boleh komen dulu Mi. Tuduhan pertama bahawa ada tekanan. Saya nampaklah pada saya lah, RDS. Saya nampak kerajaan perpaduan hari ini yang dipimpin oleh Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim tak beri sebarang tekanan pun kepada mana-mana ahli parlimen Perikatan Nasional ataupun somebody dalam Perikatan Nasional. Malah kalau tengok krisis lama lah antara Tun Mahathir dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni. Apa yang Tun Mahathir tak buat kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim? Masuk penjara 2 kali. Apa yang Tun Mahathir tak buat kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim? Tapi setakat hari ini, saya nampak tak ada pun Datuk Seri Anwar Ibrahim cuba untuk menganiaya atau mengenakan tekanan kepada Tun Mahathir ataupun anak-anak Tun Mahathir ataupun kawan-kawan Tun Mahathir. Tak ada. Betul. Kalau kita orang biasa ni, you ketua, you balun, I tahu. I ada kuasa, you balun you balik. Tapi dia tak ada buat macam tu. Ini penghayatan dia ya. Jadi kau ni segelintir pihak lah, pemain media dalam Perikatan Nasional cuba untuk menggambarkan seolah-olah Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pimpinan dalam kerajaan Madani ini cuba menjadikan undang-undang mengikut telunjuk kuasa kerajaan. Sebenarnya tidak. Sebab benda tu berlaku ketika era Tun Mahathir dan Mahathir Yassin. Kenapa nak samakan buah nangka dengan buah cempedak? Buah cempedak. Walaupun bau lebih kurang sama lah. Itu ada perbezaan dia.
So, jadi boleh Cikgu Yah pula bagi pandangan macam mana pula? Ini tuduhan dulu. Ya. Ha. Begitulah. Baiknya Cikgu Yah ni. Iyalah. Ha. Kita kena baik, bersangka baik. Dia panggil husnuzan. Husnuzan, Jangan suuzan tu sangka buruk. Oh, Cikgu Yah ni sekarang dulu sama-sama waktu kami sekolah dulu. Tadi bercerita dengan Ismi. Kami sama-sama antara sahabat saya yang sentiasa dalam peringkat di sekolah kita dulu ada pertandingan mentafsir Al-Quran. Perbahasan saya berdua ni sama ada dia juara atau saya juara. Bertahun-tahun lamanya, tiap-tiap tahun ada. Sekolah lain tak dapat hadiah lah masa tu. Tak gitu. So dia memang pakar. So lepas terus dia Cikgu Yah. Jadi kalau kita lihat hari ini, masing-masing menegakkan benang basah dalam konteks ini. Kerana seperti yang Datuk kata tadi, kalaulah kata sifat sebagai anjing kan, kalau dia tak makan tahi tu cium juga. Jadi dan yang keduanya kita lihat kalau kita dah buat benda itu, jadi kita menyangka orang lain pun buat benda yang sama. Itu masalah dia. Jadi berkaitlah. Itu yang timbul tuduhan Dan dia tu. Kalau kita baik, misalnya kan, kita tidak berprasangka, saya kata suuzan tadi. Kita husnuzan. Ini awal-awal lagi. Kerana kalau dia makan rasuah, dia ingat orang lain pun sama makan rasuah. Itu gambaran yang ni. Betul tu juga. Dan kalau dia tak makan rasuah, dia tak sangka buruk pada orang, kamu makan rasuah. No, dia diam saja. Sebab dia tak buat. Dia tak buat. Jadi yang keduanya, sebelum orang tuduh dia, dia tuduh orang dulu. Sebab dia biasa. Dia biasa. Jadi hari ini begitulah keadaannya. Bagaimana to secure. Bagaimana untuk menyelamatkan keadaan dia. Kita ambil cerita kecil-kecil dulu lah kan. Sebelum orang tuduh dia tuduh orang tuduh dia. Kalau pekerja, kan, dia datang lambat. Sampai di pejabat tu, dia buat bising. Oh, ini tak kena, ini tak kena. Dia terlupa, seolah orang lupa yang dia tu datang lambat. Datang lewat. Jadi, alasan lah, mencari alasan. Jadi, dalam politik ni begitu. Dia tidak semudah atau sewenang-wenangnya mau menerima apa sahaja. Sama ada benda itu baik. Kalau yang baik pun kadang tak mau terima. Macam hari ni. Apa yang PM Datuk Seri Anwar buat kebaikan pun tidak sewenang-wenang dia boleh terima. Dia cuba cari juga yang buruk. So, jadi kita sekarang ni bercakap mula-mula tuduhan terhadap konon-konon ada ugutan. Sebab dulu memang ada ugutan kan. Siapa tak tahu. Kemudian selepas itu waktu saudara Datuk Zulkarnain daripada ahli parlimen Kuala Kangsar. Jadi apabila sahaja yang berhormat Datuk Syuhaili daripada Labuan, ini memang menjadikan satu gegaran yang begitu tidak dijangka sama sekali. Sebab Datuk Syuhaili ada ahli daripada parti PBM Labuan, Perikatan Nasional. Bila dia juga membawa perkara yang sama, maka bercemperalah keadaannya. Cikgu Yah. Eruk pekuk lah keadaan mereka. Dan ini adalah susulan daripada kekalahan Perikatan Nasional yang tidak mampu untuk menampat mana-mana negeri untuk ditadbir. Walaupun dalam pilihan 6 negeri itu, 3 negeri itu dikuasai oleh Parti PAS. Bukan daripada PBM. Jadi dalam keadaan begitu, mereka sudah masa goyah dan sebagainya. Dan mereka semakin lemah. Dan berikutan juga apabila pimpinan berlepas, 4 negeri itu menghalakan pada pimpinan yang lain pula, seolah-olahnya. Kan? Saya tambah sikit. Boleh. Saya nampak bila banyak ahli parlimen Perikatan Nasional mula memberi sokongan kepada kerajaan Madani, itu menggambarkan jelas bahawa dalam Perikatan Nasional sekarang ni berlaku krisis. Krisis besar. Cuma dia orang main dalam cawan, kita tak nampak. Dan saya yakin tak lama lagi akan berlaku satu ledakan lebih besar lagi. Itu kita akan sampai situ dia apa Ismi. Tetapi saya nak supaya kita faham saya bawa urutan pertama sejak daripada Zulkarnain menyokong. Kemudian ada tuduhan mengatakan bahawa beliau ditekan. Tetapi kemudian bila saja Datuk Syuhaili
membuat sokongan. So lanjutan daripada konon dia tekan dan adanya offer pula dah. Ada scheme of thing. Dan ini cerita ya. Sekarang ni timbul pula adanya dapat 3 ke 5 orang katanya. Saya pun tak dapat pengasahan. Tapi sama-sama lah kita tunggu. Katanya sudah ada bahawa ini wakil-wakil pihak-pihak tertentu yang menggamit ahli-ahli parlimen daripada Perikatan Nasional untuk memberi sokongan kepada Datuk Anwar Ibrahim kononnya dengan tawaran nak bawa hotel di kawasan macam di Ulu di Besut ya macam nak buat hotel lah di kawasan tak silap saya di Kedah apa ke kan ada kononnya jadi retinya ada kebendaan tetapi persoalannya sini dia tak dapat menamakan siapa orangnya yang benar-benar yang disahkan wakil daripada kerajaan perpaduan. Bagi saya tak tanya Cikgu Ya, apakah Cikgu Ya bersetuju dengan pandangan saya? Saya melihat bahawa cengkaman Perikatan Nasional, dalam Pakatan Perikatan Nasional, iaitu parti PBM, saya nampak sudah semakin kukunya semakin tumpul. Apabila lagi mereka parti pimpinan daripada PAS sudah pun mula beralih kepada Tuan Mahathir pula dah sekarang ni. Dan yang terbaru bila Tuan Mahathir pergi pula ke Terengganu. Dalam saat-saat pada 18 November ini kita ada penamaan calon dalam pemilihan calon untuk di Kemaman pula. So ini keadaan yang saya nampak. Boleh bagi Cikgu yang beri pandangan? Yalah. Ya. Yang kita sebut tadi ialah offer. Tawaran. Tawaran. Jadi mereka ni takut orang mereka tu berpindah. Sama ada benar adanya offer ataupun tawaran tadi ataupun tidak. Dan jika benar ada tawaran, dia mestilah membuktikan tawaran tu. Siapa yang beri. Tetapi jika tidak ada tawaran, itu adalah satu fitnah lah. Dan ada kemungkinan itu bukan tawaran, tetapi kerana ada di kalangan wakil rakyat contohnya tadi kita bercakap tentang wakil rakyat memikirkan bahawa parti yang didokongi oleh mereka itu sudah tidak begitu stabil. Tetapi diwujudkan satu perkara lain, offer. Skip of good. Skip of thing. Skip of thing tadi kan. Jadi ini kalau benar buktikan. Buktikan dia dapat daripada mana, siapa orang dan sebagainya. Yang ini ialah serkap jarang. Serkap jarang ini kadang-kadang kena, kadang-kadang tak kena. Biasanya begitu. Betul lah. Dan katakan, saya gunakan perkataan, katakan benar mereka melompat, tetapi apakah mereka melompat itu disebabkan oleh tawaran, imbuhan, ataupun mereka sudah tidak yakin. Dan mereka dah tak habis serve pada rakyat. Mengapa duduk di situ? Kita cari tempat yang boleh mereka berbakti. Supaya karier politiknya berterusan. Dan ini sepatutnya orang yang jujur dalam politik itu begitu. Dia bukan melihat apa ghanimah. 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 Ghanimah ya. Ghanimah ialah rampasan. Rampasan Perang itu kan. Jadi di sini apabila dia megang jawatan dalam politik, dia menganggapkan itu satu ghanimah, maknanya dia tidak berkekalan. Jadi kita sebagai orang politik, kita tunjukkan keluhuran kita. Kesetiaan kita kepada parti dan kalau parti itu mahu meneruskan legasinya sebagai parti yang kuat, maka pendukung parti itu, wakil-wakil rakyatnya, ahli parlimennya, adunnya, dan disokong oleh ahli-ahli politik di bawah naungan parti tersebut untuk meletakkan parti politik itu di pesada merupakan parti yang
disegani oleh orang lain, Ya. dan tak perlulah nak rasuah parti dan sebagainya. Orang dah tahu parti ni parti baik. Okey. Itu. Nah. Itu kita akan menuju ke arah negara yang matang, negara yang maju, Yang madani. yang madani itu. Ya. Semarakkan madani. So, jadi macam mana pandangan saudara Ismi? Saya ni bila dengar pandangan Cikgu Ya. Cikgu Ya ni, saya bersetuju 100% lah. Ya. Kan? Cuma pandangan saya macam lah. Kalau kata pihak kerajaan memberi tekanan atau ugutan kepada ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional, untuk apa? Ya. Sebab dia dah sekarang dia dapat 137 kursi. Ya. Kan? Kita dah, maksudnya kerajaan ni kerajaan yang Kukuh. Kan? Jadi apa keperluan untuk mendapatkan Sokongan lagi. daripada ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional, sebab keadaan hari ini Ya. dengan keadaan zaman Mahayadin Ya. dia berbeza. Berbeza. Dulu 114 je katanya. Dulu ni orang kata cukup je, tak boleh tergelincir sikit. Rapuh sangat-sangat. Kan? Dan kita pun ada bukti yang banyak tentang scheme of things. Ya, ya. Contohnya macam Presiden PAS kita, Presiden Parti Amanah Ya, ya. yang Abang Mat kita, dia kata apa? Saitomo. Saitomo. Syaratomo. Saitomo. Syaiton mu. Saitomo. Tapi hari ini, adakah ada bukti-bukti sedemikian rupa? Ada pada Oresta Move ke Lumut Move, tak ada kan? Ya, 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 Jadi, ya. tuduhan-tuduhan yang dibuat oleh pihak suasana politik ada untuk menutup kelemahan Ya. mereka supaya masyarakat ni tak sedar yang dalam Perikatan Nasional ni ada masalah yang teruk dan berwujud krisis, hilang kepercayaan pemimpin dalam perikatan terhadap pucuk pimpinan utama mereka. Ya, ya, ya. Itu je tu. So, saya merasakan bahawa sebab itu sekarang dia jadi lebih bergemuruh lah dalam menyentuh tentang Perikatan Nasional ni apabila Datuk Syuhadi terjun. Bila Datuk Syuhadi sudah membuat sokongan yang mereka tidak jangkakan. Satu, yang keduanya apabila terdapat lagi katanya ada 3 nama lagi. Ada lagi? Itu yang membuat mereka gegaran ini, yang takut. Kerana kalau itu berlaku, mana dengan sendirinya Perikatan Nasional akan runtuh. Saya melihat sebab itulah dari segi keadaannya, terus terang saya katakan tak lama hayatnya. Sebab itu mereka perlu menyelamatkan supaya meyakinkan pada ahli daripada parti PAS misalnya kan. Jangan risau, kami daripada PBM ni masih kukuh lagi. Sedangkan bahawa ahli-ahli parlimen mereka sudah pun berkira-kira. So, kita dengar sendirilah bagaimana waktu di parlimen pun dah minta peruntukan itu, peruntukan ini. Kan? Untuk kelemahan dia orang dengan menjadikan jadi isu konon-konon dibeli. ni kami hitam. Ya. Jadi sedangkan tak ada keperluan. Betul kata Ismi, Cikgu Ya. Saya rasa tak ada keperluan pun. Untuk apa? Sekarang dah ada 137. Itu hari 138. Ya. Berdasarkan kepada sokongan di parlimen. Ini bukan apa. Ini pakai head count. Muar yang keluar ya. Apabila muda mengambil keputusan, dia nak bersama dengan 138, 148. 148. Siap. 147. Saya silap kan. Tutup meja. Demam saya kadang-kadang nombor pun itu. Untuk apa? Nak ugut dia orang sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekarang pun kita ada anti-hopping law atau anti-lompat parti. Ya, ya. Dia orang kan boleh lompat parti. Kalau orang lompat parti, kena kosongkan kursi itu, kena bertanding semula. Jadi itu semua kerja yang buang masa kerajaan saja. Betul. Saya teringat lah. Two-third majority tu untuk meluluskan undang-undang. Perlembagaan. Akta. Akta. Kan? Jadi apa yang nak dipinda lagi? Konon-kononnya ialah dipanggil persepadanan semula. Ya. Konon-konon ada tempat-tempat yang untuk dipinda setiap 8 tahun kan. Jadi dan ini rasanya tidak memberi impak yang besar lah kepada kawasan-kawasan yang sedia ada. Jadi tak perlulah nak dipindah itu, konon-konon takut kerana itu. Kan yang lain-lain ialah
RUU 355. Tak berjalan pun. tak pun. Dah bagi peluang pun. Dia kepada apa untuk orang cakap menipu lah. Tak, dia masa ada 355 saya balik jumpa dia Cikgu Ya senyum dengan saya tau. Masa tu dia senyum dengan saya. Berjaya, tapi akhirnya sekat jalan. Tapi saya tak mau untuk kita untuk apa ini menidakkan usaha mereka, biarlah mudah-mudahan berjaya. Ya kan. Tetapi bagi saya kalau itu nak jadikan ukurannya memang gagal. Tetapi berbalik kepada persoalan kita tentang apa tuduhan mengatakan ada scheme of thing yang dilakukan, diunjurkan oleh pimpinan kerajaan hari ini. Saudara Jaka Linglung pun dia kata gempa bumi dalam PN yang akan berlaku. Dia kata. Amin. Puan Norma Pandak minta maaf, memang saya demam sikit jadi 147 bukan 137. Cikgu Ya pun demam juga kan. Musim orang umur warga emas ni Cikgu Ya kan. Okey, baik saudara. Jadi dalam keadaan begitu, saya melihat keadaannya Perikatan Nasional semakin tenat. Ini realiti yang tidak boleh dinafikan. Sebab itu mereka berusaha untuk menutup. Jadi sebab itu katakan bahawa ada usaha lobby-melobi, beli-membeli. Sedangkan bila dah dijawab oleh beberapa orang cyber trooper, saya dengar juga. Saya tengok juga macam saudara Mazlan, kepada saudara Tini TikToker satu ini. Kemudian Iswadi kan memberi penjelasan apa semua. Dan saya merasakan bahawa ada logikanya yang Wan pun dah bagi tahu bahawa tak ada keperluan untuk kerajaan perpaduan nak mendapat menggapai, dia bukan untuk apa ini kemeriahan diri ya. Tapi saya melihat ini kita masuk bab kedua. Sena kedua ni kita nak bertanya dengan Cikgu Ya. Sebab itu hari dalam pilihan raya dulu Cikgu Ya bertanding sebagai adun di kawasan Pasir Panjang. N51. Ingat Cikgu Ya. Bagaimana beliau tewas di tangan calon daripada PAS. Kan? Sebab waktu itu kita ada pertandingan 3 corner fight. UMNO, kita menurunkan ketua pemuda Haji Rafiq. Kemudian Amanah menurunkan Cikgu Ya. Kemudian daripada PAS. Jadi bila kita bertarung sesama sendiri, PAS menang. Itu pandangan saya lah ya. Dan saya dipahamkan bahawa untuk pilihan raya akan datang. Pilihan raya akan datang dari segi PRU 16 lah. PRU 16 lah. Sama 206 ke 207 ke 208 pun terpulang lah. Tetapi kita jangan lupa tempoh 4 tahun tu cepat Cikgu Ya. Nama saja 4 tahun tapi cepat. Masa berjalan terlalu pantas sekarang. Dah setahun berlalu. Sekarang dah setahun dah berlalu lah sekarang ni. Okey. Kalau kita sebelah kerajaan ni, kita nampak masa cepat. Tapi sebelah Perikatan Nasional dia orang sangat lambat. Lepas tu asyik bola 8 kerajaan akan tumbang. Nak tebu. Ya. Sebab dia orang terlampau lama. Masa kan subjektif. Terlalu obses. Obses. Ya. Jadi dalam keadaan begitu sekarang ni, dapatan yang saya dengar, jadi saya Cikgu Ya boleh mengesahkan. Untuk pembagian kerusi akan datang, saya dipahamkan bahawa mana-mana status quo kekal. Kalau kawasan itu dibenangi oleh parti daripada Amanah, maka next pilihan raya kawasan itu Amanah lah yang punya. Kalau itu dimenang oleh parti Keadilan, okey, maka calon yang akan diturunkanlah Keadilan lah. Kalau kawasan itu UMNO cuma ada dapat 26 kursi je. So kita akan bertanding pada 26 kursi. Itu base pertama. Tetapi bagaimanapun dalam perkiraan kedua, sebab banyak kawasan-kawasan dimenangi oleh Perikatan Nasional dan sebagainya, pembahagian kursi ini base kepada calon-calon yang bertanding yang dapat nombor 2. Sebab kita hari berlaku 3 corner fight. Sekarang ni akan datang 2 corner fight saja ni. Antara Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan. Dalam keadaan begitu, kalau berlaku semua begitu, dari segi Pakatan Harapan, formulanya. Kalau kawasan itu, contohnya macam di Pasir Panjang itu hari, Cikgu Ya bertanding, UMNO bertanding. Okey, tapi Cikgu Ya dapat nombor 2 tertinggi. Sedangkan UMNO dapat nombor 3 tertinggi. Maka kursi itu sewajarnya diberilah peruntukan kepada calon Amanah. Begitu juga mana-mana kawasan. Tapi saya nampak lebih kurang 100, ada banyak juga ni, lebih kurang 70 kursi lebih yang UMNO berada di dalam kedudukan nombor 2. Maka wajarnya pemberian itu dibagi. So saya nak bertanya dengan Cikgu Ya, macam mana harapan Cikgu Ya melihat undi-undi di Pantai Barat dengan adanya Pakatan Harapan?
memang dijangkakan bahawa belt ataupun kawasan di pantai barat ni bukanlah didominasi oleh parti PAS contohnya macam di pantai timur. Jadi dengan gabungan UMNO ataupun BN lah, BN PH. Kalau kita katakan bahawa pilihan raya yang lalu adalah gelombang. Jadi apakah pilihan raya ke-16 itu ada gelombang lagi? Ada gelombang lagi. Tsunami pun sekali. Sekali je. Ya. Saya ingat tsunami Aceh? 204 dia. Ya. 204. 204. Betul ya? Ya. Jadi balik pada perbincangan kita tentang tsunami ini, dan yang lalu pun pada peringkat awal menjurus tsunami hijau lah. Ya. Gelombang hijau. Ya. Gelombang hijau. Tetapi di akhir-akhir ini gelombang hijau itu tidak berterusan. Ya. Sudah menunjukkan ada blocking di situ. Bila ombak tu sampai ke pantai, dia mula perlahan-perlahan lah. Dia lemah lah. Lemah. Kita tak duduk tepi pantai kan. Ya. Jadi faktor-faktornya ialah saya menjangkakan bahawa rakyat sedar. Kalau fake, maknanya fake dalam bahasa Melayu kita yang palsu itu dia tidak berkekalan. Ya. Jadi apabila melihat bagi saya janji 1000 mimpi. Dan bila melihat bahawa apa yang berlaku pada hari ini, dan telah pun diberi kepercayaan, apakah mereka perform? Ya. Ini persoalan. Dan kalau kita tengok di kawasan ataupun di Dun Pasir Panjang, khususnya di Lumut, Parlimen Lumut, Parlimen Pangkor, Dun Pangkor. Jadi kita boleh jawab sendiri. Rakyat di bawah sana boleh jawab, boleh menilai. Ya. Dan hari ini banyaklah rungut-rungutan. Terutamanya setahun telah berlalu, apakah yang ditonjolkan oleh mereka yang menang dalam pilihan raya? Apakah yang dijanjikan? Melainkan dolak dalik mereka tak ada peruntukan. Alasan mereka tak ada peruntukan. Sedangkan kalau di negeri Perak ni, Cik Ria dulu pun mangkang juga tak? Tak ada peruntukan juga. Saya biasa duduk di kerjaan selama 22 bulan. 33 bulan sebagai pembangkang. Tetapi kita dapat meneruskan. Tapi hari ini, di mana mereka dan apakah yang mereka buat hari ini demi rakyat, kesejahteraan rakyat. Yang ini. Dan apakah mereka boleh bertahan untuk PRU 16? 4 tahun lagi. 4 tahun lagi. Lama lagi 4 tahun. Bagi orang yang menunggu, lama. Bagi orang yang rasa dah dapat, dia rasa cepat. Jadi, apakah mereka ni boleh lagi bertahan dalam pilihan raya 16 setelah keadaan mereka yang sepatutnya mereka membangunkan kawasan ini, kata kalau di Pasir Panjang ni, dan menunjukkan kebolehan mereka dalam menyantuni rakyat dan membangunkan Parlimen Lumut, termasuk Dun Pasir Panjang dan Dun Pangkor. Jadi kita nilai sendiri. Jadi saya tak maulah nak exaggerate. Nak sebab Cikgu Ya berkepentingan, orang kata. Kalau Cikgu bercakap lebih-lebih nanti sebab you berkepentingan. Sebab you yang bertanding. Saya nak tanya, Ismi, rakyat yang tinggal di Lumut, pandangan you tentang ahli parlimennya, kedudukan dah berkursi Dun, dia orang negeri Pangkornya,
Macam mana dia don di Pasir Panjangnya sekarang ni, macam mana Mi? Saya tengok kalau pandangan saya. Kuat sikit juga Mi. Pandangan saya ni. Banyak perbezaan lah kalau dibandingkan zaman ahli parlimen Barisan Nasional, ahli parlimen PKR, ahli parlimen Amanah, Dr. Hatta. Dr. Hatta kan. Jadi sekarang ni ahli parlimen Lumut ni Tuan Nordin lah, ex PLDM. Jadi kalau tengok pada perkhidmatan tu, kalau kita compare dengan Dr. Hatta dulu, compare dengan Dr. Amran, Laksma Haji Imran, kita compare lagi dengan zaman Kon Choha dulu, nampak teruk sangat lah sekarang. ada perbezaan ya. Nak cakap, nak cerita detail tu segan saya rasa. Ya, sebab saya tak tahu sebab saudara tinggal di Lumut. Kan Cikgu Ya. Kalau minta pandangan Cikgu Ya, Bias. sebab dia terlibat. Kan? Cuma Datuk, jadi kalau tapi dia orang boleh tutup hal ni dengan alasan Isu. tak ada peruntukan. Sebab tu dalam parlimen ni asyik yang dibahaskan soal peruntukan. Bila pihak kerajaan kata marilah kita berunding, dia orang tak nak berunding. Ini masalah dia. Tapi bagi saya peruntukan tu memang ada, bukan tak ada. Tapi yang paling penting macam mana kamu sebagai pemimpin menyantuni rakyat. Itu yang paling penting bagi saya lah. Kan? Kalau you sebagai pemimpin, apa saja badai yang mendatang, pasti akan diruluh. Cikgu Ya biasa dia pemangkang. Saya ketawa Cikgu Ya dia pemangkang tu tak. Saya ketawa Cikgu Ya macam mana. Tapi dia kata tak ada apa, tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab dia juga ada wakil rakyat punya allowance. Gunakanlah allowance wakil rakyat yang ada tu untuk kalau rakyat-rakyat memerlukan. Tetapi untuk pembangunan, masih lagi kerajaan melaksanakan kerajaan day of the government of the day. Tak gitu? Datuk, begini ya. Ya. Kita sebagai wakil rakyat, kita mesti pandai mencari peluang untuk memberi benefit kepada rakyat. Yang kita wakili. Yang kita wakili. Contoh, bukan saja peruntukan yang kita perolehi, tetapi allocation daripada federal dan pada state. Yang mana ditadbirkan oleh pejabat daerah. Pejabat daerah mentadbir kan? Ataupun pada Majlis Perbandaran, PBT. Jadi untuk menyelesaikan masalah rakyat, peruntukan yang ada di situ, kita mesti tahu daripada mana sumbernya dan apa komplain daripada rakyat. Kita pergi kepada sasaran dan kita usahakan. Tak payah duit kita pun. Kita peruntukan kerajaan government ini memang dah ada. Ya. Contohnya bajet dah ada. Kecuali habis bajet. Habis bajet maknanya tunggulah bajet lagi. Tunggulah bajet ataupun ada emergency bajet yang dikeluarkan oleh kerajaan, contohnya bencana dan sebagainya. We go for that. Nampak tak? Dia tak ada alasan lah tak ada bajet. Tak ada alasan, tetapi kita mesti meyakinkan kaki tangan kerajaan. Apa yang kita pohon itu adalah benefit untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat. Ya. Kita cari. Jadi ertinya sebenarnya Cikgu Ya, bahawa sebagai ahli parlimen, sebagai wakil rakyat, dia kena tahulah bahawa kalau rasanya nak buat perparitan, pergilah kalau kawasan itu diwakili oleh Parti Pemangkang misalnya. Sebagai ahli wakil rakyat pada parti itu, dia kena pergi jumpa pejabat daerah lah. Dia pergilah jumpa JPS. JPS tanya peruntukan. Katakan JPS lambat kurit parit, tidak mengikut schedule. Pergi jumpa jurutera JPS. Terangkan pada mereka dan tolong rakyat ni. Dan kaki tangan kerajaan akan bantu sekiranya benar-benar benda itu diperlukan dan itu adalah kepentingan rakyat. Ya, saudara, saya bawa perkara ini sebab mereka menyatakan soal isunya isu peruntukan. Balik-balik cerita peruntukan di parlimen ni. Cerita peruntukan tak ada. Sedangkan ini pengalaman Cikgu Ya sebagai ahli undang-undang negeri, sebagai wakil rakyat, pertama dari segi pemangkang dan juga dalam kerajaan. Waktu jadi pemangkang, dia kata, kita kena pergilah jumpa pejabat daerah. Menguruskan benda itu.
Kalau tak dapat, bawa lah ke dalam Dewan. Barulah dibahaskan kenapa dizalimi dan sebagainya. Tapi asal kepentingan rakyat. Bukanlah cerita nak beri orang kahwin, orang itu bukan peruntukan kerajaan, tak gitu. Ya, bukan mencari untuk mendapatkan tender. Bukan untuk mendapatkan tender. Pengambilan tender kepada siapa. Ya. Terbuka. Sebab itu kaki tangan kerajaan dia akan tengok wakil rakyat ini. Betul tak betul dia bertugas? Betul tak betul. Jadi kalau dia bertugas dengan betul, peluang akan dia pula saran, okey ini pergi ke sini, dapat sumber di sini. Okey saudara, itu keadaannya saudara. Jadi dalam keadaan begitu, saya melihat kita masih lagi bercakap soal pilihan raya yang mendatang. So sekarang ni kesan daripada wujudnya akan perpaduan madani ini antara UMNO, Pakatan Harapan. Saya merasakan Cikgu Ya, untuk masa mendatang besar kemungkinan untuk di kawasan Pantai Barat rasanya tenatlah Perikatan Nasional. Rasa saya, keyakinan saya sebab saya buat based on table. Sebab itu sekarang ini mereka bermain dengan isu. Masih melontarkan isu cerita Datuk Seri Najib punya isu. Kan? Konon-kononnya UMNO ini menzalim Datuk Najib. Kemudian ada pula isu tentang laungan takbir lah, dalam Palestin punya isu. Dimain-mainkan, diwawarkan supaya kebencian rakyat ini masih lagi cuba disemai dalam pemikiran rakyat. Ini yang sedang dilakukan, yang saya lihat. So, Mi boleh bagi komen tak, Ismi? Sebelum saya pergi pada Cikgu Yahya. Saya nampak lah pandangan saya ni lah. Perikatan Nasional dah terdesak. Ya. Dia dah tak ada jalan lagi. Jadi dia orang akan mainkan apa tu isu untuk memburukkan kerajaan dan saya nampak dia orang suka seorang peribadi. Kan? Contoh macam MB Kedah. Kan? Dia dah atas pentas dia hantam PM ni kau-kau. Tapi kalau jumpa PM dia pergi macam ni. Saya kadang-kadang saya tak faham kenapa yang sebelah sana suka menyerang peribadi. Kan? Sikit-sikit macam dengan presiden kita. Tak henti-henti serang presiden kita. Kes beliau di Mahkamah Menang pun dianggap campur tangan pihak tertentu. Ya. Sedangkan menang kes tu presiden. Menang. Bukannya lepas bebas. Ya. Kan? Jadi saya pun tak faham tu saya kata dia macam dulu kan. Bila kena pemimpin kita dakwa di mahkamah, dia kata rule of law. Kan? Dan bila bawa ke mahkamah mesti kena hukum. Kalau lepas tak boleh. Dan bila kena kepada pemimpin mereka hari ini Mesti kena bebas. Selective prosecution, pendakwan terpilih. Pendakwan terpilih. Jadi sekarang ni seumpama masa mereka berkuasa dulu, undang-undang tu mengikut telunjuk mereka. Ya. Dan mereka cuba nak samakan bahawa kerajaan yang ada hari ini pun berperangai behavior yang sama seperti mereka ketika mereka menjadi ketua kerajaan. Ya. Pandangan saya begitu Datuk, dan saya berharaplah Barisan Nasional dan Pakatan Harapan ni berkekalan. Ya. Dan saya yakin inilah politik baru Malaysia. Dinamika politik baru. Okey, so jadi saya merasakan Cikgu Ya. Jadi pada keadaan begitu, sebab itu saya bercakap dengan teman-teman, saya kata kalau dengan pakatan yang ada hari ini, seandainya ada pilihan raya, kalau campur itu hari, Cikgu Ya dapat berapa ribu? Hampir 15,000 lebih. 15,000. UMNO dapat berapa itu calon daripada ini? 12,000. 5 campur 12 ada 27,000. Calon daripada PAS dapat berapa? Dalam tak silap saya 20 lebih lah. So di situlah letaknya dari segi on paper. Kan? Apabila kali ini tidak lagi secara solo. Sebab itu mereka sekarang ni berusaha supaya UMNO ni kalau boleh jangan dengan Pakatan Harapan. Sebab dia ujuk kalau yang AMDAP lah. Dia mainkan isu itu supaya UMNO solo. Kalau UMNO solo berlaku 3 penjuru macam sekarang lah. Advantage to them, tapi disadvantage to Pakatan Harapan dan disadvantage kepada UMNO. Sebab itu dinamika politik Presiden UMNO dia tidak melayan benda begitu. Dia orang bunuh karakter presiden sebab apa? Dia orang marah lah kalau presiden tak kerat hari itu. Itu Mahayadin dah naik PM. Guna apa? SD haram tu. Tapi presiden kita ni ada kebijakan dia, ada wisdom dia. Dan dia gagalkan usaha jahat
Mahayadin Perikatan Nasional untuk memperalatkan 10 orang itu. Ya. Parlimen kita yang dah tergoda dengan Scheme of thing. scheme of thing. Ya, jadi sebab itu sekarang ni diwujudkan naratif politik, kononnya UMNO dengan Pakatan Harapan ni macam-macam lah. Isu, maaf cakap ya, ada jilat menjilat lah, AMDAP dan sebagainya. Tapi saya melihat keseandainya, Cikgu Ya tadi tanya dengan saya, apakah the Malay Belt ataupun di kawasan Pantai Barat ini, apakah undi warga Melayu itu kekal macam itu sekarang, undi UMNO khususnya. Dia bukan Melayu ni pecah lah pada Perikatan Nasional, pecah pada PAS dan sebagainya. Tapi apakah undi UMNO ini kekal? UMNO Barisan Nasional kekal sebegitu jumlahnya. Kalau itu berlaku, nampaknya keyakinan Cikgu Ya lebih tinggi. Tetapi kalau UMNO go solo, apakah kekal? Begitu juga. Persoalannya, apakah dengan Pakatan Harapan juga dapat kekal? Persoalannya. So, saya meyakinkan Datuk Yahya, Cikgu Ya, saya kata tak ada masalah benda itu. Sebab UMNO sekarang ni, Presiden parti kita pun telah turun ke gelanggang. Setiap, boleh katakan dalam setiap minggu, menjumpa dengan ahli-ahli peringkat akal umbi, menerangkan suasana dinamika politik hari ini. Dan nampak gayanya ahli-ahli parti di peringkat akal umbi, mereka dah faham. Sebab itu culaan-culaan yang cuba dilakukan untuk melaga-lagakan pimpinan UMNO dengan Pakatan Harapan, nampak gayanya tak makan. Sebab itu, jadi pandangan Cikgu Ya macam mana? Kalau itu keadaannya, kalau UMNO itu solid bersama dengan Pakatan Harapan, apakah ada masa lagi, ada ruang lagi untuk Perikatan Nasional dalam menghadapi pilihan raya yang ke-16 nanti? Awal, tetapi lebih baik saya suka menterjemahkan lebih awal macam saya dulu. Saya pernah mengatakan bahawa waktu UMNO dikhianati oleh beberapa orang ahli-ahli parlimennya, waktu Parti Keadilan dikhianati oleh kumpulan 16 orang yang dibawa bersama dengan Azmin Ali, saya mengatakan dalam keadaan begitu besar kemungkinan kerana dua-dua parti ini telah pun dikhianati oleh pemimpin mereka yang terpengaruh, yang teruja dengan scheme of thing dan sebagainya. Maaf you. Akhirnya dua-dua parti ini akan menjadi satu untuk membentuk kerajaan. Itu 3 tahun dulu. Saya ingat 4 tahun dulu saya pernah bercakap. Cikgu Ya pun kata betul ke ni? Saya kata saya nampak begitu. Kata dua-dua dah terima nasib. UMNO dikhianati apabila 10 ahli parlimennya masuk ke PBM. Tak payah sebut nama lah, malah nak sebut nama tu. Begitu juga dengan daripada Parti Keadilan. 16 orang terjun. Kan? Tak payah sebut nama lah. So memulatkan wujudnya Pakatan Harapan 1.0. Dan wujudnya scheme of team. Timbullah kerajaan Perikatan Nasional. Saya kata kalau itu keadaannya, maka besar kemungkinan UMNO dengan keadaan akan bersatu kerana dua-dua dapat menangani persoalan ini kerana dua-dua telah pun mengalami nasib yang sama. Dan hari ini, berdasarkan kepada pengalaman masa silam yang mereka alami, dan mereka sudah pun menyatu dalam satu ukhuwah, dalam satu perpaduan kerajaan madani ini. Saya rasa bagaimana pandangan Cikgu Ya? Dengan kata lain, one to one. Betul ke? Ya. Kita ada 2 blok, satu PN, satu PH, campur dengan DN. Okey? Okey. Jadi berdasarkan statistik yang disebutkan tadi, numbers. Yes. Game on the number. Politics game on the number. By the way, hari ni macam mana kedudukan Sarawak? Saya tak dapat lagi. Sarawak macam mana? Boleh tengok ni keputusan ada mana kawan ni. Saya minta kawan-kawan dari Sarawak kalau dapat bagi tahu macam mana jalan. Ni saya tak dapat ini keputusan sebab saya bersiaran dan belum dapat keputusannya, tapi besok nampak gayanya sebab kita nak tahu juga. Boleh tengok ke keputusan pilihan raya. Tengok kita jadi sementara itu kita sambung. Kita sambung lagi Cikgu Ya. Jadi dengan kata lain, kalau ikut numbers kita menang. Banyak kita menang lah. Banyak sama ada di parlimen ataupun di DUN Okey. Tetapi perlu diingat sejauh mana kesetiaan orang UMNO itu sendiri, pengikut-pengikut UMNO itu sendiri dalam setia kawan mereka kepada PH. Cikgu segat juga. Gabungan Parti Sarawak mengekalkan kerusi Dewan Undangan Negeri DUN Jepak pada PRK kali ini yang diadakan hari ini selepas calonnya Iskandar Turki menewaskan 2 yang lain dengan majoriti 8,000. Dan dua-dua calon itu hilang wang pertaruhan lah. Iskandar memperolehi 9,638
Stevenson Joseph sumbang dari Parti Bunyi Penyalang 854 dan Chiang Liping dari Parti Aspirasi 431. Dua-dua hilang perlawanan. Ya, begitu keadaannya. Itu gambaran di Jepang saudara ya. Jangan sebab terima kasih Mi. Sebab saya tak dapat memberi penjelasan kerana sibuk bersembang dengan Cikgu Yah ni, terlupa pula. Tapi bagaimana kita ucapkan syabas kepada gabungan Parti Sarawak, dan ternyata sebagaimana yang saya kata tiap-tiap malam, saya menyangkakan bahawa kestabilan politik di Sarawak itu mantap, dan sekarang ni berbalik pada politik tanah air kita ni, saya menyangkakan sambung jadi Cikgu Yah sebelum saya sambung lagi. Jadi kan, Ya. kalau benarlah kesetiaan pengikut-pengikut UMNO yang merupakan tunjang parti yang memerintah negara lebih daripada 60 tahun. Kalau mereka itu akur kepada kepimpinan mereka, apabila keputusan telah pun meletakkan bahawa coalitionnya adalah yang kita sebut tadi, bahawa UMNO ataupun Barisan Nasional bersama PH. Dan ahli-ahli UMNO itu sendiri menjiwai apa yang disyorkan oleh pimpinan tertinggi, dan disitulah keyakinan kita bahawa PN akan ruyuk. Ya, saya nampak kalau dari segi Perikatan Nasional dia susah sebab apa? Sebab kesetiaan Parti Keadilan khususnya macam mana berlaku di tiga pilihan kecil tu, mereka kekal, tak ada masalah. Kan? So saya nampak begitu, amanah pun begitu. UMNO ni kalau mereka mantap lagi, apa yang berlaku di Sarawak lah. Jadi harapan kita begitu. Dan kita mendoakan bahawa kesedaran dan isu yang berbangkit ialah isu DAP. Sekarang ini ialah bagaimana kepimpinan UMNO menyelesaikan antara DAP dengan MCA, dengan MIC. Ini satu perkara yang perlu kita tangani dengan baik untuk mendepani pilihan raya yang ke-16. Ya, sebab kerana dalam DAP ada ahli parlimen, ada calon daripada parti orang Melayu pun ada, India pun ada, keturunan Cina pun ada, kan? Sedangkan macam MCA Cina, so MIC India. So bagaimana kita nak, sebab kita tidak akan menyingkirkan mereka. Sebab MIC, MCA sekian lama. Walaupun mereka mengalami kalah teruk, kita tak boleh singkirkan begitu. Saya tidak yakin pimpinan UMNO boleh melupakan jasa lama, kan, kawan lama, dan perlu disantuni satu persatu. Memanglah dulu pun kebanyakan kawasan dimenangi oleh MCA dengan MIC, kawasan datang daripada majoriti pengundinya Melayu. Betul. Tetapi kali ini saya rasa pembagian kursi itu masih ada lagi. Saya amat mengharapkan bahawa kita bukanlah parti yang tidak mengenang budi dan jasa orang. Sebab itu dalam keadaan sekarang ini, saya yakin orang UMNO sudah lebih matang. Sebab itu Presiden UMNO turun ke gelanggang menjelaskan keadaannya, kita lebih matang sekarang ni. Kesan daripada tidak matang kita, hendak sangat bertanding solo, akhirnya kita mengalami suasana yang cukup pahit. Cukup pahit. Kalau kita kata nak dia PRU ke-16, berlaku 3 penyuruh. Kesan dia, saya yakin tak ada mana-mana coalition pun boleh bentuk kerajaan. Macam sekarang. Jadi kita akan mengulangi perkara yang sama. Yang terbaik ni BN, PH pergi sekali. So satu pasukan. Jadi rakyat nak buat keputusan pun senang, dan yang menang boleh menubuhkan kerajaan. Kalau kita semua nak go solo, implikasinya akan tak ada mana-mana gabungan yang ada simple majority. Kalau ada pun kecil sangat. Betul. So Cikgu Yah, akhir-akhir ni boleh Cikgu Yah cerita sikit apa pandangan you tentang pandangan Jaya Ismi tadi? Apakah wajah solo ataupun gabungan, macam mana? Memang terbukti. Terbukti. Di Sarawak dia begitu jelas bila jelas. tak ada. Jadi untuk membangunkan negara, mestilah memerlukan kestabilan politik. Ini penting. Jadi dengan cara itu ialah kita tidak terlalu berpolitik. Dan akhirnya merugikan negara, merugikan rakyat. Jadi cara yang terbaik ialah dua parti tadi bertembung. Di luar negara pun kita tengok di Amerika dan sebagainya ialah pertembungan dua penjuru. Di UK pun sama.
Demokrat dengan Republican. Republican. Jadi kenapa tidak contoh yang baik itu? Ya. Kita bawa lah, walaupun dari negara luar ataupun dalam negara kita sendiri. Asalkan tidak menyokong asalkan tidak melakukan Israel sudahlah. Jadi kita kembali balik sebagai seorang rakyat biasa. Hari ini rakyat biasalah. Dan kita mesti yakin bahawa apa sahaja benefit adalah diperolehi oleh rakyat. Dapat kepada rakyat dan memajukan negara, dan itu yang disebut madani itu. Madani itu civilized. Civilized maksudnya ialah negara bandar, dikata civil. Apabila dalam bahasa Arab mudunun, bandar. Mudunun, Madinah. Madinah itu bandar. Jadi dengan berfaksikan kepada kemajuan ini, kemajuan yang sejajar, yang acuan daripada sama ada Barat ataupun Islam digabungkan, adalah untuk pembangunan. Jadi akhirnya kestabilan itu kita perolehi dan negara makmur, rakyat sejahtera. Negara. Secara dalam suasana yang tak begitu sihat, saya pun tak berapa sihat, Cikgu Ya pun tak begitu sihat, Saudara Ismi sihat lah. Sihat. Jadi orang muda. Jadi kita telah pun menghabiskan tempoh untuk memberi pencerahan kepada saudara, dan sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada saudara sahabat kita daripada Sarawak kerana mengekalkan. Yang paling penting, bila saja keadaan politik stabil, rakyat itu yang akan mendapat bahagiannya. Saya kita jumpa di waktu yang lain. Saya ucapkan terima kasih kepada Cikgu Yaya kerana sudi jadi tuan rumah untuk dia datang ke sini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ismi 2 malam berturut bersama dengan saya. Mudah-mudahan Mi datang ke Kuala Lumpur nanti. Dan kita akan terus bersiaran. Saya harap anda dan Tengah Fikir selamat berhari Minggu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam.